Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi dzawil manasib war ridwan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah membekali kita dengan Al-Quran sehingga tidak ada rasa takut di kalbu kita akan kesesatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, dalam hidup bermasyarakat kita harus sepakat bahwa dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan langkah yang paling tepat, karena beliau merupakan sosok yang paling berakhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang agung. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengenai ciri-ciri sifat Nabi. Beliau menuliskan, kana ahlaman nasi wa ashja'ahum wa a'dalahum wa a'affahum. Kana ahlaman nasi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling penyabar. Ketika diutus menjadi nabi, banyak sekali harang rintang yang diderah beliau. Tahu beliau begitu sabar. Beliau pernah dilempari batu, pernah dicekik, pernah ditendang, wajahnya ditaburi debu dan kotoran disajikan di depan rumahnya. Tapi tiada rasa marah, cuma ada rasa kekecewaan. Bahkan di ujungnya, di tahun berduka, ketika beliau ditinggalkan sang paman Abi Thalib dan istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau memutuskan untuk pergi ke Taif mencari perlindungan pada orang-orang Thaqif. Tapi apa yang diterima beliau bahkan lebih kejam daripada yang beliau terima sewaktu di Mekah. Di perjalanan pulangnya beliau dilempari batu sehingga tumitnya berdarah. Saking sedihnya beliau sampai beliau bermunajat. Allah tidak tega sehingga mengabulkan satu doa beliau. Apakah beliau lantas meminta agar orang Taif mendapat perlakuan yang sama? Dijatuhkan pada mereka dua gunung yang besar? Tidak. Beliau malah berdoa semoga meskipun mereka belum iman sekarang, beliau berdoa agar dari mereka lahir keturunan-keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Wa ashja'ahum, beliau merupakan orang yang paling berani. Ketika perang pertama yaitu perang Badar dijalani kaum muslimin, beliau adalah orang yang di garda paling depan menghadapi orang-orang musyrikin. Meskipun beliau adalah orang yang paling dicari, seandainya beliau mengalami kekalahan, entah nasib apa yang akan beliau derita. Alhamdulillah dalam perang Badar muslimin mendapat kemenangan yang begitu besar. Wa a'dalahum, beliau merupakan orang yang paling adil. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika kaum Quraisy hendak memutuskan siapa yang meletakkan Hajar Aswad dikala Mekah dilanda banjir besar, beliau adalah orang yang diminta pendapatnya. Beliau memutuskan agar menggelarkan sehelai kain yang ujungnya dipegang oleh masing-masing para pemuka kaum Quraisy. Sedangkan beliau sendiri adalah orang yang mengangkat Hajar Aswad. Pendapat itu diterima di kalangan orang Quraisy dan itu menandakan keadilan beliau. Wa a'afahum,
Beliau merupakan orang yang paling menjaga diri. Beliau dari awal tidak suka melihat orang-orang kafir zaman jahiliyah menyembah berhala, sehingga beliau lebih suka menyendiri bertahannuts di Gua Hira, sehingga dari sanalah turun wahyu yang pertama. Pada satu kesempatan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang bagaimana tata krama Nabi, akhlak Nabi. Siti Aisyah menjawab, "Inna khuluquhu sallallahu alaihi wasallam kana Qur'anan." Budi pekerti Nabi itu sama halnya dengan Al-Qur'an. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan, yang dimaksud dengan berakhlak Al-Qur'an adalah menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa saja yang Al-Qur'an ridho, beliau ikut ridho. Dan apa saja yang Al-Qur'an celah, beliau juga tidak suka. Maka layaklah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasul bawa, ambillah. Dan apa yang Rasul larang, maka tinggalkanlah. Semoga Allah memberikan kita karunia berupa perilaku seperti halnya para nabi. Demikian kami akhiri. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk membawakan satu bait syair. Muhammadun basyarun la kal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu memang manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa lainnya. Beliau seperti permata di antara bebatuan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.